Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya Nur Natasha binti Ahmad Isham bersama-sama dengan rakan saya lain iaitu Nur Afika binti Syamri dan Siti Nurhaliza binti Muhammad Ghazali. Kami akan membentangkan hasil analisis kami iaitu dari segi keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan penulisan terhadap artikel yang bertajuk Isu dan Cabaran Pendidikan Pondok dari Lensa Pegawai Jabatan dan Majlis Agama Islam Negeri di Malaysia. Okey, di sini seperti yang dapat kita lihat, ini merupakan tajuk artikel tersebut. Kemudian imej-imej ini apabila ditekan akan pergi terus ke halaman sesawang, iaitu contoh kalau kita tekan imej ni akan pergi ke laman sesawang tentang keutuhan wacana. Ini pula tentang sumber rujukan dan yang ini pula ialah kejelasan penulisan. Jadi keutuhan wacana ini akan diterangkan oleh saya sendiri iaitu Nur Natasha. Jadi kita akan tekan dulu. Keutuhan wacana iaitu dalam artikel Isu dan Cabaran Pendidikan Pondok dari Lensa Pegawai Jabatan dan Majlis Agama Islam Negeri di Malaysia. Keutuhan wacana. Jadi keutuhan wacana ini adalah aspek penting kerana ia akan memastikan sama ada sesuatu kesatuan itu boleh dikatakan wacana atau hanya sekumpulan ayat yang tidak teratur. Keutuhan wacana ini dapat diteliti daripada wujudnya kaitan-kaitan aspek semantik, leksikal, fonologi dan gramatikal. Yang pertama ialah hubungan dari segi keutuhan semantik, iaitu hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana. Pertama ialah hubungan sebab dan akibat. Jadi di sini ayat pertama menunjukkan sebab, iaitu guru juga dianggap mampu menyampaikan pengajaran dengan cara yang mudah difahami dan bersikap tenang apabila berhadapan dengan kerana murid. Jadi disebabkan guru itu mampu menyampaikan pengajaran dengan cara yang mudah difahami, maka akibatnya ialah keadaan ini menunjukkan bahawa para pelajar sangat memandang tinggi kepada kredibiliti guru mereka dan sangat taat kepada suruhan guru. Yang kedua pula ialah hubungan latar dan kesimpulan, iaitu bagi latar ialah di Malaysia, institusi pondok telah berjaya melahirkan ramai para ulama dan tokoh yang memberi sumbangan dan memainkan peranan penting dalam kalangan masyarakat. Jadi kesimpulannya ialah mereka memberikan didikan dan nasihat agama sekaligus mencorak pribadi dan memberi contoh akhlak yang baik terhadap masyarakat. Yang ketiga pula ialah hubungan memperkuatkan isi, iaitu selain itu terdapat juga institusi pondok didapati tidak mempunyai prasarana yang lengkap maupun kondusif bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Jadi untuk memperkuatkan lagi isi ini, penulis telah meletakkan kesannya, iaitu situasi ini turut menyumbang kepada kesukaran untuk melaksanakan pendidikan kemahiran kepada pelajar institusi, tahfiz dan pondok. Okey, seterusnya ialah hubungan dari aspek keutuhan fonologi di mana ia dilihat dari segi hentian suara, intonasi suara serta nada suara yang boleh menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Seterusnya, dalam wacana tulisan, unsur-unsur paralinguistik ini ialah alat-alat seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Sebagai contoh ayat di bawah menggunakan tanda soal, iaitu jadi penuturnya mestilah mempunyai nada seperti menyoal. Contohnya, apakah isu dan cabaran pengajar pondok di Malaysia daripada kacamata pegawai Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam negeri-negeri di Malaysia. Kemudian tanda koma. Jadi cara intonasi bagi membaca ayat yang ada tanda koma ialah, namun institusi tersebut mempunyai struktur pengajian, falsafah dan matlamat yang serupa. Jadi di sini perkataan sebelum koma akan dihentikan sebentar sebelum membaca perkataan yang seterusnya. Contohnya, namun institusi tersebut. Jadi sebelum koma kita akan menghentikan sebentar sebelum membaca perkataan yang seterusnya. Okey, seterusnya ialah noktah.
iaitu sistem pendidikan pondok menggunakan kaedah pembelajaran talaki musyafahah, iaitu berhadapan dengan guru. Jadi di sini selepas noktah kita akan berhenti dahulu sebelum membaca ayat yang seterusnya. Akhir sekali ialah ayat penyata. Ada dua contoh ayat iaitu temu bual ini direkod dan ditranskripsikan. Jadi di situ dia telah menjadikan ia sebagai ayat nyata. Contoh kedua ialah metod yang digunakan adalah temu bual berkumpulan. Ini juga merupakan contoh ayat penyata. Okey, yang ketiga pula ialah hubungan dari segi keutuhan leksikal, iaitu berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Terdapat dua keutuhan leksikal iaitu sinonim, iaitu galakan dan sambutan yang mempunyai makna ataupun maksud yang sama. Kemudian yang kedua, pengulangan kata yang sama iaitu ayat di sini mengulang perkataan yang sama iaitu pondok. Jika dilihat melalui ini kita boleh dapati penulis telah mengulang perkataan pondok dengan banyak kali. Contohnya ini pondok, ini pun pondok, pondok, pondok. Okey, seterusnya. Terakhir sekali ialah hubungan dari segi keutuhan gramatikal. Pertama ialah kata hubung, iaitu menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan yang lain. Terdapat sebanyak 3 jenis fungsi bagi kata hubung. Pertama ialah berfungsi sebagai penghuraian. Sebagai contoh, selain itu, tambahan pula dan tambahan lagi. Ketiga-tiga perkataan ini berfungsi untuk menghuraikan lagi ayat-ayat seterusnya. Kemudian contoh kedua pula ialah seterusnya. Jadi seterusnya ni digunakan untuk menghuraikan ayat-ayat ayat-ayat seterusnya, ayat-ayat yang kemudian. Kedua pula ialah berfungsi sebagai pengembangan, iaitu perkataan yang digunakan untuk mengembangkan lagi ayat. Contoh perkataan di sini ialah dan kerana, dan oleh itu. Jadi perkataan ini digunakan untuk mengembangkan lagi ayat-ayat. Okay, ini pun sama juga, iaitu untuk bagi seperti dan dengan. Perkataan ini digunakan untuk mengembangkan lagi ayat-ayat kita. Okey. Ketiga ialah berfungsi sebagai penambahan, iaitu perkataan sebelum ini. Jadi ia adalah untuk sebagai tambahan ayat. Seterusnya ialah kata rujukan, iaitu kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia. Contoh kata ganti nama iaitu mereka. Jadi di sini perkataan mereka merujuk kepada pelajar pondok. Seperti yang penulis maklumkan, seperti yang ni kat sini. Sistem pendidikan pondok masih lagi kekal hingga ke hari ini meskipun arus pembangunan telah melanda dunia. Sistem ini banyak melahirkan pelajar. Jadi apabila dia guna pelajar, kemudian ayat seterusnya dia hanya menggunakan mereka saja. Dia dah tak gunakan pelajar. Jadi mereka ini merujuk kepada pelajar. Bagi contoh yang kedua pula, mereka ini merujuk kepada institusi pondok. Bagi contoh di Malaysia, institusi pondok telah berjaya melahirkan ramai para ulama dan tokoh yang memberi sumbangan dan memainkan peranan penting dalam kalangan masyarakat. Mereka memberikan didikan dan nasihat agama sekaligus mencorak pribadi dan memberi contoh akhlak yang baik terhadap masyarakat. Jadi mereka ini merujuk kepada institusi pondok. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada Nurul Afrika untuk membentang tentang sumber rujukan. Okay.
Baiklah, saya Nura Afiqah binti Syamri. Sekarang saya akan membentangkan sumber rujukan yang terdapat di dalam artikel jurnal yang bertajuk Isu dan Cabaran Pendidikan Pondok Darul Pegawai Jabatan dan Majlis Agama Islam Negeri di Malaysia. Okay, pertama sekali kita akan tekan imej ini untuk ke laman sesawang Canva. Okay. Jadi, pertama sekali untuk menulis senarai rujukan, institusi pengajian tinggi di Malaysia kebanyakannya menulis senarai rujukan menggunakan gaya APA 7 ataupun APA 7 sejak tahun 2019. Jadi, peraturan pertama dalam menulis rujukan mengikut gaya APA 7 ialah senarai rujukan perlulah disusun mengikut huruf, nama depan perlu bermula daripada huruf A hingga Z. Okay, jadi seperti yang kita boleh tengok daripada slide ini, Abdullah Ishak, kemudian kawan JM dan diakhiri dengan Syuhaida Idham. Okay, jadi jika tiada nama penulis ataupun nama pengarang, perkataan di hadapan rujukan tu perlu diletakkan nama tajuk buku, tajuk artikel ataupun sebagainya lah. Okay, jadi kemudian bagi penulis berbangsa Melayu, nama penulis perlulah ditulis dengan nama penuh tanpa bin atau binti. Jadi seperti Abdullah Ishak ini ataupun Syuhaida Idha Abdul Rahim. Okay, jadi nama panjangnya ialah Syuhaida Idha binti Abdul Rahim. Okay, jadi bila kita tulis rujukan, kita mesti tulis tanpa bin ataupun binti. Tetapi bagi penulis yang berbangsa lain, kita perlu meletakkan nama mereka dengan nama initials ataupun huruf pertama bagi setiap nama mereka lah, kemudian diakhiri dengan noktah. Contohnya kawan J noktah M noktah. Okay. Okay, kemudian seterusnya ialah tarikh dan tahun. Okay. Tarikh dan tahun ni perlu diletakkan selepas nama, kemudian ditulis di dalam kurungan. Okay, jadi sebaik-baiknya lah kita mengambil rujukan tarikhnya tidak melebihi daripada 5 tahun agar rujukan tersebut kekal relevan. Okay, jadi maklumat tambahan yang saya tambah, jika sesuatu bahan itu tiada tarikh ataupun tahun, kita mestilah menulis no date. No date ataupun dalam bahasa Melayu tiada tarikh. Okay, jadi bila kita tulis dalam senarai rujukan, kita tulis N noktah D di dalam kurungan. Okay. Kemudian, cara penulisan tajuk bagi bahan rujukan buku adalah dicondongkan. Okay, jadi kalau kita tulis tajuk untuk buku, tajuk buku tersebut mesti dicondongkan ataupun diitalikkan yang huruf I D yang saya ingat tu. Okay. Jadi cara penulisan sumber rujukan buku ni diakhiri dengan nama penerbit menurut sistem APA 7 lah. Tapi kalau APA 6 terdahulu, sebelum nama penerbit, nama tempat diletakkan. Contohnya bagi Abdullah Ishak 1992, Islam di India, Nusantara dan China. Okay, jadi seterusnya Kuala Lumpur, titik bertindih Nuri Enterprise. Okay, jadi itu adalah format APA 6 yang lepas lah. Jadi sekarang kita guna APA 7. Jadi kita keluarkan nama tempat. Okay. Sumber rujukan seterusnya ialah artikel jurnal. Cara menulis nama pengarang dan tahun sama seperti yang telah saya terangkan sebentar tadi, iaitu nama disusun mengikut abjad dan kemudian tarikh ditulis dalam kurungan. Tapi bagi artikel jurnal ni dia berlainan dari segi penulisan tajuk artikel dengan nama jurnal dia. Okay. Jadi tajuk artikel ditulis dalam keadaan menegak tanpa disengitkan ataupun diitalikkan. Manakala nama jurnal pula ditondongkan. Selepas nama jurnal, penulisan disambung dengan menulis edisi ataupun volume jurnal. Okay. Edisi atau volume tu ialah yang
yang di bawah ni, dia ada tulis volume ataupun edisi, dia dah bagi tahu. Okay, kemudian perkaara terakhir yang tulis di dalam artikel jurnal ni adalah muka surat, di mana muka surat ni ditulis, muka surat yang ditulis ialah bahagian di mana kita mengambil rujukan tersebut lah. Okay, contohnya, bagi menulis rujukan untuk artikel jurnal ni, kita boleh tengok dekat gambar yang telah disertakan ni. Okay, jadi yang warna biru ni adalah nama-nama penulis ataupun nama-nama pengarang. Okay, kemudian ialah tahun. Tahun di sini 2011 dia dah bagi tahu. Okay, kemudian nama bagi jurnal Middle East Journal of Scientific Research 7. Okay, dan muka surat adalah 141 hingga 150. Okay. Okay, akhir sekali ialah sumber rujukan bagi proceeding. Seperti biasa, cara menulis nama pengarang serta tahun adalah sama seperti yang telah saya jelaskan sebelum ni. Okay, jadi kemudian diikuti dengan tajuk ditulis dalam keadaan menegak seperti institusi pondok dalam sistem pendidikan Islam di Malaysia. Okay, jadi tajuk ni cara tulis dia sama dengan artikel jurnal tadi, dia menegak, tak sama dengan buku. Lepas tu tajuk proceeding secara menyerong ataupun secara italik. Okay, jadi cara nak mencari tajuk dan tajuk proceeding ni, tajuk yang dibincangkan boleh dijumpai pada muka hadapan jurnal yang berada di tengah-tengah ataupun berada di center, dah diboldkan ataupun ditebalkan hurufnya. Kemudian tajuk proceeding pula boleh dijumpai di header bahagian kiri. Header yang bahagian atas sekali kertas tetapi bahagian kiri. Okay, jadi informasi tambahan daripada saya ialah bagi e-proceeding, bagi bahan rujukan e-proceeding iaitu secara online, kita perlu menulis sekali alamat sesawang yang terdapat di dalam e-proceeding tersebut bagi memudahkan penyemak ataupun sesiapa saja untuk mencari bahan tersebut dengan menekan link itu saja. Itu. Okay, baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Siti Nurhaliza. Okay, nama saya Siti Nurhaliza binti Muhammad Ghazali. Hari ini saya nak membentangkan tentang kecerdasan penulisan. Okay, mula-mula tekan image ni. Konsep kecerdasan penulisan ialah penulisan akademik memerlukan penulis menggunakan bahasa komunikasi yang strategik serta mempunyai struktur yang sesuai. Penggunaan bahasa yang kohersi dan koheren menjadikan sesuatu penulisan itu sangat bermakna. Kecerdasan mempunyai tujuan yang jelas dan tepat. Maklumat yang ditulis bergerak ke satu idea ke satu idea yang lain. Menurut Kellogg 2001, menganggapnya sebagai proses kognitif yang menguji keupayaan daya ingatan manusia, kemampuan berfikir dan daya lisan untuk menyampaikan idea atau pemikiran.
Koherensi dan koheren bermaksud bahawa semua bahagian ayat mesti dihubungkan secara logik dan secara keseluruhan. Secara penerangannya, koherensi merujuk kepada kehadiran atau ketiadaan isyarat eksplisit di teks yang membolehkan pembaca membuat hubungan antara idea dalam teks seperti pertindihan kata dan konsep antara ayat menunjukkan bahawa idea yang sama sedang disebut merentas ayat. Tidak mengambil kira apa bentuk penanda wacana seperti justru itu, oleh itu dan sebagainya. Sebagai contoh yang terdapat dalam artikel pada muka surat 386, penulisan mengenai pengajian pondok telah mengupas beberapa isu seperti identiti pondok daripada aspek pengurusannya seperti struktur pengajian, teknik pengajaran dan pembelajaran serta hubungan antara pelajar. Menurut kawan 1976, Abdul Ishaq 1995, Zakaria Stapa dan lain-lain. Di samping itu juga, aspek lain yang pernah diketengahkan dalam kajian selepas adalah menyentuh isu lokasi sekolah pondok seperti kajian Maimun Aksha Lubis 2015 yang telah mengaitkan pondok sebagai rumah-rumah kecil yang dibina di kawasan khas berhampiran rumah tuan guru. Dapat dilihat bahawa perbincangan mengenai pengajian pondok adalah agak mencapah. Ini mungkin disebabkan pengajian sedemikian telah bermula pada seawal abad ke-15. Namun statistik menunjukkan pengajian pondok telah mengalami perkembangan yang amat pesat di negara ini di mana terdapat sebanyak 283 buah pondok yang berdaftar menurut Siti Azila 2019. Dan ini menunjukkan bahawa terdapat keperluan untuk membincangkan hal ini dengan lebih lanjut kerana masa telah berubah dan cabaran adalah berlainan. Maka para penyelidik telah mengambil inisiatif untuk mengumpul pegawai-pegawai dari Majlis Agama dan Majlis Agama Negeri-Negeri untuk membincangkan isu dan cabaran pengajian pondok di masa ini. Seterusnya, bagi koheren, maksud koheren ialah elemen yang menunjukkan perkaitan idea dalam teks. Menurut bahasa Latin, terdapat beberapa kata kerja yang memberi definisi kepada koherensi yang bermaksud bertaut antara satu sama lain. Menurut Podell dan Ambika Prasad 2018, teks tidak hanya dibentuk dengan rentetan kata yang berstruktur, tetapi juga memberi makna mengikut konteks ayat. Dalam erti kata lain, koheren adalah hasil dari penafsiran makna dari teks tetapi juga bergantung pada khalayak. Contoh koheren yang terdapat dalam artikel iaitu muka surat 387. Berdasarkan artikel, institusi pondok merupakan transformasi sistem pendidikan yang bermula dari institusi pengajian Islam di rumah, sufah, masjid dan juga istana. Matlamatnya semata-mata untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam kepada umat Islam bagi membentuk kepribadian Muslim yang sempurna. Kemunculan sistem pondok ini bermula pada abad 19 dan dikenali dengan berbagai-bagai panggilan seperti pesantren, langgar dan pondok. Namun, institusi tersebut mempunyai struktur pengajian, falsafah dan matlamat yang serupa. Ia memiliki identiti tersendiri yang terdiri daripada pelbagai aspek seperti tempat, kurikulum, teknik pengajaran dan pembelajaran, pengkaedahan serta hubungan di antara pelajar. Menurut kawan 1976, Abdul Ishaq 1995, Zakaria Stapa 2010 dan Masita dan Aizat 2015. Dalam konteks pendidikan Islam, ia dikaitkan dengan rumah-rumah kecil
yang didirikan sebagai tempat tinggal pelajar berhampiran surau atau madrasah dalam rumah tuan guru di sebuah kawasan khas. Persaingan yang muncul menerusi pengenalan pada sistem pendidikan barat di samping pengaruh pemikiran reformasi seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani menyebabkan kemunculan sistem pendidikan baru yang dikenali sebagai madrasah, sekolah Arab dan sekolah agama bagi menggantikan sistem pondok sedia ada. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.